Oke, mari yang jauh, mari rapat. Yang rapat, mari dekat. Oke, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini paling menarik sekali. Gabungan Pakatan Harapan, BN, boleh bawa musibah politik kepada PAS. Wow, apa cerita ini sampai PAS diseru? Sejauh mana PAS sebenarnya sudah kini dalam ambang yang sukar untuk mahu mencapai semula gelombang hijau yang pernah berlaku. Ramai penganalisis politik kata itu gelombang yang jarang-jarang berlaku. Mungkin dalam 1000 tahun sekali saja, dalam 100 tahun sekali saja, ataupun dalam seumur hidup sekali saja Anda melihatnya. Mati dulu baru nampak lagi. Lebih kurang macam itulah. Manakan tidak, bayangkan seorang pemimpin PAS sendiri mengakui bahwa gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional boleh membawa musibah politik kepada PAS. Sejak malam semalam, sejak beberapa hari yang lepas, banyak yang mengecam, banyak yang mengutuk PKR, mengutuk Nurul Izzah Anwar, mengutuk Rafizi Ramli, mengutuk Anwar Ibrahim, mengutuk PKR. Mereka kata PKR sudah musnah, PKR sudah menuju kehancuran. Semua itu bohong belaka, itu naratif yang hanya dimainkan semata-mata. Dan ada orang kata yang muncul di media sosial, di Facebook, di TikTok, itu semua bukanlah ahli PKR yang sebenar. Baru-baru ini ada seorang yang saya lihat dalam kontennya, dia coba mengecam ataupun menunjukkan seakan-akan dia kecewa apabila Rafizi Ramli kalah. Saya ingat dia ialah penyokong Rafizi Ramli. Rupa-rupanya menurut seorang daripada penyokong PKR, beliau kata yang Anda baca itu bukan penyokong Rafizi Ramli, tetapi hanya bertopengkan media sosial yang hanya mahu memanaskan atau menunggang isu kekalahan Rafizi Ramli. Sebenarnya, isu tentang kekalahan Rafizi Ramli itu tidaklah seperti yang dibesar-besarkan. Yang dimainkan dalam media sosial itu ialah para penunggang-penunggang yang mau menggunakan isu itu untuk coba melaga-lagakan dan coba memburuk-burukkan PKR. Dengan kata lain, yang banyak memberikan komen, yang banyak kononnya kecewa di media sosial, yang katanya PKR sudah hancur, yang katanya Anwar tak ada harapan lagi, yang katanya PKR sedang berpecah belah, rupa-rupanya 90% penulis-penulis yang menulis di media sosial itu ialah siapa dia? Pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong pembangkang ataupun walaun-walaun. Mereka menggunakan diri mereka untuk menjadi penyebar naratif yang tidak tepat sama sekali. Jadi saudara jangan percaya dengan naratif yang berunsur fitnah itu. Nanti Anda termakan fitnah, bahaya untuk diri Anda. Nanti kita pula yang berdosa lah kan. Oke lah, yang ini pula pemimpin PAS mengakui bahwa gabungan PHBN boleh membawa musibah politik kepada PAS. Adakah dengan ini PAS akan lebih bersungguh-sungguh meminang Barisan Nasional, UMNO khususnya? Adakah lepas ini mereka akan berusaha mati-matian meminang Barisan Nasional UMNO? Namun demikian, ada netizen kata selagi Zahid Hamidi Presiden UMNO, selagi Zahid Hamidi masih hidup, janganlah bermimpi untuk meminang UMNO Barisan Nasional. Karena Zahid Hamidi sudah merasakan betapa peritnya ditipu dan betapa peritnya dipatuk oleh ular yang bernama PAS. Seorang pemimpin PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, telah mengakui bahwa gabungan PHBN boleh membawa musibah politik kepada partinya sekiranya gabungan tersebut berdepan PAS di Kelantan. Beliau menjangkakan PAS boleh kehilangan sehingga 15 kerusi Dewan Undangan Negeri. Wow, ini bukan satu jumlah yang kecil, ini jumlah yang besar. Kalau 15 kerusi berjaya ditawan di Kelantan, silap-silap hari bulan PAS Kelantan akan tumbang. Negeri yang sudah boleh kata, negeri yang sinonim dengan PAS yang menjadi kubu kuat, bahkan simbolik kekuasaan PAS boleh tumbang, apakan pula sekadar Perlis dan Kedah.
Kalau PHBN terus bekerja sama, terutamanya di Johor, di Perlis dan di Kedah, memang tiada harapan lah kan, kuat. Apalagi di Terengganu. Ini karena kita sudah melihat gabungan undi Pakatan Harapan Barisan Nasional betul-betul menjadi. Bukan sekadar retorik, bukan sekadar cerita kosong, omongan kosong, tapi memang berlaku. Dengan adanya gabungan undi Barisan Nasional Pakatan Harapan, mereka jauh meninggalkan dan meningkatkan majoriti kemenangan mereka. Bermaksud, para penyokong Pakatan Harapan, para penyokong Barisan Nasional sudah bersedia untuk berkompromi mengundi Pakatan Perpaduan Kerajaan Madani ini. 15 kerusi Dewan Undangan Negeri bakal dirampas di Kelantan kalau terus bersama. Jadi saya jangka ada harapan Pakatan Harapan Barisan Nasional akan terus bekerja sama. PRU akan datang bukan sekadar ulangan 5 tahun sekali. Ia medan luar jangka dengan penyusunan lawan yang mungkin sukar diduga. Kata beliau yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri merangkap Adun Pancor. Jika benar PH dan BN bergabung, risiko kehilangan kerusi di Kelantan bukan kecil. Hingga 15 kerusi boleh terlepas, belum termasuk kawasan yang sedia goyah. Katanya lagi, jangan kita jadi Arnab yang gairah di permulaan, tetapi rebah di hujung perlumbaan. Ini bukan cerita dongeng untuk menakutkan, tetapi ibrah yang hidup. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran Facebook rentetan kemenangan Nurul Izzah Anwar sebagai timbalan presiden di dalam pemilihan PKR. Muhammad Amar turut mendakwa bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang memastikan bahawa Nurul Izzah akan mengambil tempatnya sebagai Perdana Menteri kelak. Sehubungan dengan itu, Muhammad Amar mahu golongan Muslimat dan PAS supaya bersedia untuk pilihan raya umum ke-16. PAS tidak boleh kekal dalam zon selesa, katanya. Kita mesti melangkah lebih jauh daripada sekadar retorik dan rutin. Kita perlu pantas, tersusun dan menyentuh nadi rakyat. Seperti bubur Asyura. Walau ramuannya berbeza, namun menyatu dalam rasa yang mengenyangkan umat yang dahagakan kepimpinan, katanya lagi. Saudara, dengan pengakuan ini, maka sebenarnya mereka sudah dapat menghidu musibah ataupun cabaran besar yang bakal dihadapi oleh bukan sekadar Perikatan Nasional tetapi PAS. Ini kan PAS yang susah, apalagi Parti Bersatu yang sudah diketahui tidak mempunyai akar umbi yang kuat, tidak mempunyai kekuatan jentera yang kuat. Sedangkan PAS yang sudah diketahui mempunyai akar umbi yang tegar, pengikut yang tegar, penyokong yang tegar pun susah hati. Ini kan Parti Bersatu yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Boleh kata, kalau di Johor, mungkin Parti Bersatu disapu habis. Termasuklah kerusi Muhyiddin Yassin di Pago. Jika dicampurkan undi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Pago, memang boleh dikata hampir 100% Muhyiddin akan berputih mata. Kerana undi gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan sangat jauh beza besarnya apabila bergabung menentang Muhyiddin Yassin. Persoalannya sekarang ini satu saja. Adakah PHBN akan terus bersama dalam PRU 16 akan datang? Sekian dulu, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jangan skip video ini, video ini sangat penting untuk Anda semua. Ceritanya mudah disimpulkan begini sinopsisnya. Selepas pemilihan PKR, pelbagai spekulasi mula bertular. Ada yang menyatakan bahawa PKR bakal akan ada halat tuju baru yang akan dibawa oleh Nurul Izzah Anwar yang tak pernah orang fikir. Salah satunya adalah mustahil PKR untuk bekerja bersama dengan Muhyiddin Yassin berbanding mereka memilih kerjasama dengan PAS. Ada netizen, para pengulas politik menyatakan bahawa
Kalau PKR bekerja sama dengan PAS, kata mereka, silap-silap hari bulan, mereka akan menjadi sekutu yang paling kuat pernah ada di Malaysia. Kita tahu PKR adalah parti politik yang memperjuangkan semua kaum. Parti politik yang tidak hanya berasaskan Melayu Islam. Jadi kekuatannya bukan saja di kampung, di bandar, di pekan, tapi menyeluruh. Itu PKR. Dan PAS pula, tentunya orang tahu kekuatan utama mereka ialah Melayu Islam di kawasan Sabmandar, kawasan luar bandar Melayu, dan sebahagiannya juga ada di bandar. Adakah ini akan berlaku? Penjajaran baharu politik mungkin berlaku menjelang PRU 16. Ini tulisan Syekh Ibrahim Mohamed. Saya tertarik untuk berkongsikan dengan Anda. Adakah wujud penjajaran baharu atau wujud kem baharu atau wujud yang namanya gabungan parti baharu selepas menjelang PRU 16 ini? Adakah benar ada jajaran baharu? Melihat pada jajaran ini bermaksud ialah gabungan-gabungan atau kerjasama politik antara parti-parti tertentu. Dan jika dilihat jajaran gabungan ini, boleh dilihat 3 gabungan besar yang ada di Malaysia, di Tanah Melayu, dan 2 lagi di Sabah Sarawak. Di Tanah Melayu atau di Semenanjung Malaysia, kita ada Barisan Nasional, Pakatan Harapan, dan juga Perikatan Nasional. Manakala di Sabah ada GRS dan di Sarawak ada GPS. Sekarang kita coba analisis. Siapakah antara 5 ini yang mungkin akan membentuk jajaran yang baharu? Ada pengulas politik menyatakan bahwa jajaran baharu itu tidak akan melibatkan pakatan-pakatan tersebut, tetapi akan melibatkan parti-parti tertentu. Yang paling disebut oleh netizen ialah mungkin PKR akan bekerja sama dengan PAS kerana mereka tahu bahawa UMNO bila-bila waktu pun boleh membentuk kerjasama dengan PAS ataupun UMNO juga boleh bekerjasama dengan Parti Bersatu. Tetapi sekarang ini yang paling menjadi tanda tanya sejauh mana keberanian mereka membentuk jajaran baharu ini. Kata Syekh Ibrahim Mohamed, maaf saya sebenarnya cuba menahan diri untuk mengomen dakwaan tentang kekalahan Rafizi dan Nurul Izzah Anwar sebagai pembuka jalan kepada kejatuhan dinasti Anwar, atau lebih tepat sebagai langkah awal kepada kekalahan Pakatan Harapan PH. Sejarah telah membuktikan pertandingan perebutan jawatan dalam parti sering menyebabkan luka yang parah dan parut yang kekal. Namun, mengaitkan kekalahan atau kehilangan seseorang individu atau tim tertentu sebagai permulaan kejatuhan kepada sesebuah parti adalah satu anggapan yang tidak tepat dari segi apa yang telah berlaku secara realiti. Datuk Onn Jaafar pernah meninggalkan UMNO dan menubuhkan Parti Negara. Tengku Razali Hamzah telah meninggalkan UMNO bersama tim B setelah tewas kepada tim A yang diketuai Mahathir kemudian menubuhkan S46. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Presiden UMNO selepas berkrisis seakan dengan Tun Mahathir sehingga dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri dan keahlian UMNO menubuhkan PKN dan sekarang dikenali sebagai PKR. Begitu juga tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin menubuhkan PPBM, manakala Safi Afdal menubuhkan Warisan selepas kedua-duanya dipecat daripada UMNO. Ternyata UMNO masih gagah dan masih wujud. Sejarah yang sama juga telah berlaku kepada PAS. Yang di PAS, Datuk Asri lari meninggalkan PAS dan menubuhkan Hamim. Bekas Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasir menubuhkan Berjasa. Lebih paru jawatan kuasa agung PAS yang diketuai oleh timbalan presidennya bersama 18 orang jawatan kuasa agung PAS yang kalah dalam pemilihan PAS pada tahun 2015 menubuhkan amanah. Namun PAS tetap gagah dan tetap wujud bahkan semakin kuat. Itulah juga yang berlaku kepada PPBM dan Pejuang. Walaupun Mahathir sebagai pengasasnya telah meninggalkan parti tersebut, namun parti tersebut tetap wujud. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10 bukan kerana PKR kuat, bukan kerana PH telah menguasai majoriti mudah di parlimen,
bukan karena disumbang oleh kebijaksanaan tokoh tertentu. Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya Perdana Menteri kerana tidak ada mana-mana parti menguasai majoriti. Yang di Pertuan Agong yang mempunyai kuasa mutlak telah menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 kerana baginda yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu mendapat sokongan majoriti ahli parlimen dan ternyata anggapan itu benar. Maknanya, sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja bertanggungjawab kepada Pakatan Harapan dan PKR, tetapi perlu menjadi ketua kepada parti-parti yang mendukungnya dalam kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan jitu daripada Pakatan Harapan BN dan gabungan parti-parti dari Sarawak dan Sabah. InsyaAllah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal sebagai Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Madani sehingga PRU 16. Jika semasa Anwar Ibrahim berwatak pembangkang pun beliau boleh menjadi Perdana Menteri ke-10 dalam situasi berhadapan dengan pelbagai halangan dan sekatan. Maka sebagai Perdana Menteri, sudah tentu strategi untuk mengekalkan kuasanya menjelang PRU 16 seterusnya memenangi PRU 16. Apapun, kita menunggu. Siapakah pula yang akan muncul sebagai penghalang dan pencabar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus menerajui Putrajaya untuk sekurang-kurangnya sepenggal lagi. PRU 16 setelah dilihat, pembangkang sekarang PN semakin tidak bermaya dan hilang upaya. Adakah lawan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti ialah rakan politiknya sendiri dari Kerajaan Perpaduan atau satu pihak lain yang muncul secara tiba-tiba? Saya meramalkan negara bakal berhadapan dengan satu penjajaran baru politik kepartian sama ada di sebelah Kerajaan Madani maupun di sebelah pembangkang yang ingin menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertemuan selepas ini mungkin antara tim yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tim yang menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk puak yang memulakan sentimen PKR Parti Anak Beranak atau tim No Anwar No DAP. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.